عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT kerana pada petang ini Allah izinkan kita untuk berada bersama-sama di Balai Lintang Masjid yang mulia ini. Sama-sama kita membaca tentang akidah yang perlu kita ketahui. Mudah-mudahan Allah akan berikan anugerahkan kita dengan ilmu yang memberi manfaat lebih-lebih lagi tentang akidah, tentang mengenal pencipta kita, mengenal penjadi kita ni, yang menjadikan kita ni, yang menjadikan bukan saja kita tapi alam ni semua dia menjadikannya. Dan sebelum itu saya nak minta maaf kerana lambat datangnya. Bukan lambat sengaja, kerana jam. Roti tak bawa. Kalau bawa roti boleh ke tolik dengan roti. Jadi di situ. Dah sampai sini orang ada telefon. Telefon berbunyi dah sampai sini. Tadi saya jawab. Anda dah sampai. Minta maaf boleh ya. Siapa yang menelefon tadi minta maaf boleh. Tak ada jawab. Saya sudah sampai. Kalau jawab nak mencari telefon lagi. Begitu nak tengok taman mana patut ditekan. Buang masa ya. Supaya datang lagi. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat ilmu pengetahuan pada petang ini sebagai bekalan yang nak kita bawa balik ke kampung kita. Baik, puan-puan, untuk petang ini kita sambung lagi pembacaan kita. Kalau tak salah saya, kita masih lagi membaca tentang muqaddimah, permulaan. Ya. Tajuk kita petang ini Muqaddimah Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Taala yang tak ada, saya sebut tadi tu. Muqaddimah Imam Al-Ghazali, betul? Siapa ada kitab buka muka surat 15. 15 ke 16? 16. Ada yang 15, ada yang 16. Tapi mula bacanya daripada muqaddimah mula-mula ya. Okey. Lain-lain kitabnya. Tak apalah. Muka surat bagi kitab yang saya dapat ni tadi, muka surat 15. Muqaddimah Imam Al-Ghazali rahimahullah.
Saya sebut terus rahimahullah ta'ala. Dia tambah ta'ala. Apa itu ta'ala? Apa itu ta'ala? Allah ta'ala. Apa itu ta'ala? Yang maha tinggi. Allah ta'ala artinya Allah yang maha tinggi. Tinggi apa? Sampai ukur royat. Sampai kunyok. Apa tingginya? Darjatnya, kekuasaannya, kemuliaannya. Itu Allah tinggi darjatnya. Itu Allah ta'ala. Baik. Nah, jadi Imam Ghazali itu imam. Nah, dipanggil Imam Al-Ghazali. Dia menjadi imam dalam sembahyang, menjadi imam dalam masyarakat, pemimpin masyarakat. Atau dia dikenali dengan nama Hujjatul Islam. Apa itu Hujjatul Islam? Lawyer Islam. Apa saja tentang Islam semua dia pakarnya. Dia pakar tentang akidah, dia pakar tentang fiqh, dia lebih-lebih lagi pakar tentang tasawuf. Tiga-tiga ilmu tu yang asas ni dia semua menguasainya. Baik, baca senang. Segala puji bagi Allah. Nak puji siapa? Puji Allah. Jangan puji Ustaz. Jangan puji Haji Ibrahim. Nak puji Allah je. Kalau puji Haji Ibrahim macam ni. Sakit hidung Haji Ibrahim tu sampai balik ke kampung. Ngapa sakit hidung? Ngapa sakit hidung? Mengkembang aja. Nah, nak puji jangan puji Haji Ibrahim. Nak puji Allah. Nah, alhamdulillah Allah bagi Haji Ibrahim tu kekuatan untuk datang ngajar sini. Nah, dia alhamdulillah ya. Jadi kita nak puji Allah aja. Alhamdulillah Allah jadikan sanu-sanu tu cantik. Alhamdulillah Allah jadikan sanu-sanu tu rajin. Alhamdulillah Allah jadikan sanu-sanu tu baik hati dan sebagainya ya. Puji Allah aja. Kerana yang menjadikannya Allah. Bukan kita, ketentuannya semua dari Allah. Segala puji bagi Allah yang mentadbir. Apa itu mentadbir? Menguruskan. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Itu namanya mentadbir. Ya, istilah sebenarnya Rabb. Rabb itu mentadbir ya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah yang memiskinkan, Allah yang mengkayakan. Allah yang memberikan dia itu kepandaian, Allah juga yang memberikan dia kebodohan. Ya, Allah yang menghina dan Allah yang memuliakan. Allah bagi dia penyakit dan Allah juga bagi penyembuh penyakit. Nah, apa saja semua dari Allah SWT. Bukan kita punya kuasa. Kita ni apa kuasa? Apa kuasa ada kita? Apa kuasa ada kita? Apa pun tak ada. Kuasa kalau ada kuasa pun datang dari Allah. Kalau ada pandai apa siapa bagi? Allah bagi pandai. Nah, kalau dia kaya raya siapa bagi kaya? Allah bagi kaya. Kalau dia cantik siapa bagi kecantikan? Allah. Kita apa dah? What have you got? Nothing. Itu jawabnya. What have you got? Nothing. Semua everything belongs to Allah. Alright. Puji Allah ya. Itu Rabb dia yang mentadbir. Mentadbir sekalian alam. Alam ni semua Allah mentadbirkan. Matahari, gunung, bintang, sungai, langit. Ya, apa saja. Pokok-pokok, binatang-binatang. Serangga-serangga, burung-burung, ikan-ikan di lautan. Semua ditadbir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ni Allah mentadbir. Alam ni apa? Kumpulan alam ni apa? Selain daripada Allah semua alam. Faham kena saya ni? Selain daripada Allah kita panggil apa? Alam. Atau kita panggil makhluk. Atau kita panggil mumkinat. Nah itu selain daripada Allah Ta'ala ya. Atau harus. Yang harus pun lain daripada Allah Ta'ala ya. Allah tak ada harus. Nah itu namanya alam ya. Dipanggil alam. Dan selawat dan salam. Selawat apa? Selawat apa? Selawat kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat nama tu. Puan-puan, selawat ini satu ibadah yang Allah turut serta. Yang lain Allah tak sama. Tapi selawat Allah sekali selawat. Dia turut serta. Mana tahu?
Allah kabur dalam Quran. Ada tak Allah kabur dalam Quran? Apa kata Allah? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat, kedua mereka itu selawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu kepadanya dengan selawat yang banyak-banyak. Ya, cari. Selawat aja. Semayang, Allah semayang kan? Kita semayang zuhur tadi. Tidak. Allah semayang, Allah apa puasa ke bulan Ramadan? Tak ada. Allah bukan jenis makan minum. Allah tak perlukan makan, tak perlukan minum. Ya, Allah tak perlukan semayang. Kenapa Allah tak ada semayang? Kita yang semayang, Allah kenapa tak semayang? Puan-puan, ngapa Allah tak semayang? Kalau Allah semayang, dia nak nyembah siapa? Orang lain yang semayang tu nyembah Allah. Kalau Allah semayang, nyembah siapa? Ya? Takkan dia nyembah dari dia? Jadi sebab tu dia tak semayang. Tapi selawat, dia selawat sekali. Dan ibadah yang dapat pahala, walaupun tak khusyuk, walaupun tak faham, selawat lah ya. Selawat, dan sama selawat yang kedua baca Quran. Kalau tak faham pun dapat pahala ya. Yang lain mesti tahu maknanya. Mayang dia tahu makna. Baca Quran tak apa, dapat pahala. Walaupun kita tak faham apa maknanya. Selawat kita juga. Kalau kita selawat dengan Allah, Allah balas balik berapa? 100 kali. Allah balas 100 kali. Sekali aja kita selawat, Allah balas balik 100 kali. Selawat pada siapa? Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi selawat? Allah selawat pada dia? Kerana Allah kasihkan dia. Jadi kalau nakkan selawat banyak dari Allah, apa buat kita? Kita banyak kalau diri kita selawat. Kali kita selawat, Allah balas 1 kali. Kalau 1 kali kita selawat, berapa kali Allah balas? 100 sampai? Kali 10 lah. 1 kali 10 berapa? 1000 kali. Ya. Tak ada tanda Allah selawat untuk kita. Atau kalau tak, apa buat? Kita lah selawat dulu. Itu Allah selawat. Bila Allah selawat, itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Siapa tanda? Siapa tanda Allah hapuskan dosa-dosa kita? Semua anda. Dia selawat lah. Jangan kerkut, jangan bakhil, jangan tak kata lain. Sebut mulut tu, Allahumma salli ala Muhammad. Senang ke susah selawat ni? Senang benar ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada teruk pun. Nyebut yang senang aja. Sekali kita selawat, Allah balas 10 kali. Kalau kita banyak selawat, apa kita dapat nanti di akhirat? Selain dari pahala, dapat apa? Dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nak kata nak syafaat Nabi. Nabi mana yang boleh bagi syafaat? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Esok kita dah mati esok. Teruk di padang mahsyar nanti, menggelejat di bawah cahaya matahari, kita nak dapat pertolongan dari mereka-mereka yang lain supaya kita lepas daripada siksa di padang mahsyar. Jadi kita pergi jumpa. Mula-mula kita jumpa dengan tok kita. Siapa nama tok kita? Adam. Wahai Tok Ki, agak ada tu bunyi agaknya. Kalau saya Tok Ki lah. Wahai Tok, walau Tok Wan. Orang Kedah Tok Wan. Tolonglah kami ni, katanya. Apa jawab Adam? Apa jawab Adam? Nafsi, nafsi. Aku, komen. Aku tak boleh tolong komen. Ya? Pergi kamu jumpa dengan Nabi Nuh. Kita pun jumpa dengan Nabi Nuh. Wahai Nuh, bantulah kami ni supaya kami segera dihisap. Apa jawab Nuh? Apa jawab Nuh? Nafsi, nafsi. Pergi kamu jumpa dengan Nabi Ibrahim. Ya, kita pun pergi jumpa Nabi Ibrahim. Wahai bapa Islam, pengasas Islam, tolonglah kami ni. Kami tengah teruk ni di dalam masa ni. Apa jawab Nabi Ibrahim? Nafsi, nafsi. Pergi kamu jumpa dengan Nabi Musa, kata Nabi Ibrahim. Pergi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa menjawab apa?
Nafsi, nafsi. Pergi kamu jumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa menjawab apa? Nafsi, nafsi. Kata Nabi Isa lah, pergi kamu jumpa dengan Nabi Muhammad. Siapa Nabi kita? Muhammad SAW. Kita pun jumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun dengar rayuan kita, dia pun sujud kepada Allah Ta'ala, minta supaya dia diberi kebenaran untuk memberi syafaat kepada kita. Maka kita pun menjadi orang yang pertama yang dapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kita menjadi orang yang pertama dihisap. Padahal kita patut bila dihisap? Akhir lah, kita umat yang terakhir. Patutnya umat yang pertama dihisap umat Nabi Adam. Kemudian umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh dan sebagainya. Itu patut dulu. Ini kita potong queue. Tahu apa potong queue? Tahu potong queue? Ya, langgar barisan. Patutnya barisan kita last sekali. Kita ni nak pergi depan sekali. Dengan izin Allah Ta'ala. Itu kita nak banyak selawat tu. Bila banyak selawat, Allah bagi syafaat. Melalui Nabi-Nya. Allah izinkan Nabi itu untuk memberi syafaat kepada kita. Di antara syafaat Nabi apa? Di antara pertolongan Nabi kepada kita apa? Di antaranya ada orang yang patut kena hisap, dia tak ada kena hisap. Terus masuk syurga tanpa hisap. Nak kata nak? Itu di antara syafaat Nabi itu. Ada orang yang patut masuk neraka dulu. Tapi dengan syafaat Nabi, dia tak jadi masuk neraka, masuk dalam syurga. Lagi apa? Ada orang yang patut disiksa dalam neraka, tapi dia tak jadi masuk neraka, terus masuk syurga juga. Itu syafaat Nabi. Dan ada orang yang diberi pangkat. Nak ada pangkat di akhirat. Pangkat apa nak? Sarjana. Apa? Lieutenant nak? Korporal nak tu? Bukan itu pangkatnya. Kita nak pangkat di akhirat itu apa? Al-muflihun. Orang yang dapat keuntungan. Al-faizun. Tahu apa al-faizun? Orang yang dapat kejayaan. Al-abrar. Apa kata orang abrar? Apa katanya? Al-abrar. Orang yang sentiasa berbakti kepada Allah Ta'ala. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat itu. Tahu? Ashabul yamin apa? Orang yang terdiri dari golongan kanan. Ashabul yamin. Al-muqarrabin apa? Orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat. Macam dunia ada pangkat. Ada pangkat di dunia ni? Ada. Ada dapat pingat, ada yang dapat Tan Sri, ada yang dapat Datuk Sri, ada yang dapat Tun, ada yang dapat apa? Datuk dan sebagainya. Itu pangkat-pangkat di dunia ni. Di akhirat pun ada pangkat juga. Paling tinggi pangkat di akhirat apa? Tahu? Kuis berani petang. Paling tinggi pangkatnya apa? Habibullah. Siapa yang dapat pangkat tu? Nabi Muhammad aja yang tertinggi. Habibullah. Apa arti Habibullah? Kekasih Allah. Nabi Muhammad je dapat, yang lain tak dapat ya. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat. Dalam dunia ni pangkat ada je gunanya. Kalau datuk ada pangkat tak? Ada. Orang mulia datuk tu? Mulia ya. Baik. Itu dia. Itu selawat dan salam. Selawat artinya Allahumma salli. Salli itu selawat. Salam Allahumma salli wa sallim. Salim itu selawat. Salam. Salli itu selawat. Allahumma salli wa sallim. Mana nak salli ke sallim? Dua-dua kita kena sebutnya. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat serta salam buat Nabi Muhammad serta seluruh ahli keluarganya. Wa ala alihi. Wa ala alihi itu seluruh keluarga dia. Siapa keluarga Nabi? Isterinya, anak-anaknya, menantunya, itu semua keluarga Nabi itu ya. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada mereka serta ahli keluarga serta seluruh ahli keluarganya. Amma ba'd. Apa tu amma ba'd? Amma apa tu? Atau. Saya bukan kerti cakap Arab, tapi acak-acak boleh lah ya. Amma tu atau. Ba'du. Ba'du tu apa? Kemudian daripada ini. Kemudian yang cerita apa? Ada amma ba'd. Amma ba'd.
Atau kalau tak nak di wakaf tu amma ba'du. Namanya sebenarnya ba'du, tapi kita kalau wakaf amma ba'd. Artinya atau kemudian daripada ini. Apa nak cakapnya tu dia. Boleh jadi kamu ataupun para pembaca, kamu tu para pembaca lah ya, puan-puan semua tu, dan akan mengatakan ataupun memberi pandangan bahawa ayat-ayat yang saya bawakan pada paparan di dalam kitab ini merangkumi perbahasan yang berbagai, yang pelbagai dari segi ilmu-ilmu dan amalan-amalan. Lepas ini banyak ayat-ayatnya tentang ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan sebagainya. Itu macam-macam ilmu yang akan diturunkan oleh pengarang kitab iaitu Imam Al-Ghazali ya. Justru apa tu justru? Apa arti justru? Oleh kerana itu ya? Apa tu justru? Oleh kerana itu. Ini cikgu bahasa Malaysia dulu ni tau. Cakap Melayu tu, bukan cakap Arab. Justru ya. Justru akan menimbulkan berbagai-bagai persoalan, macam-macam perkara yang akan dibincangkan. Iaitu ini 1 2 3 4 dia soalan yang akan kita bicara ya. Yang pertama, adakah boleh hanya dengan membezakan maksudnya ayat-ayat tersebut dan huraian. Ya, huraian terhadap jumlah ayat-ayat tersebut secara terperinci. Apa itu terperinci? Detail. Terperinci, cakap Melayu terperinci, cakap orang putih ni detail. Ya. Cakap Arabnya apa? Tafsili. Kalau kawan-kawan ni panggil apa? Ijmal. Kalau satu persatu namanya tafsili. Kalau kita ngaji tauhid, wujud tidak baqa mukhalafatuhu lil awal, itu nama tafsili ya. Satu-satu. Kalau rangkum, Allah tu memiliki sifat kesempurnaan, itu rangkum aja. Itu apa? Ijmal. Macam dokoyan, lah orang dia dokoyan, ada dah dokoyan rangkum-rangkum, longgok, selonggok RM10, selonggok RM15 ada. Itu rangkum. Tak kira lah busuk ke, berulat ke, mangkok ke, tak kira. Kira longgok. Tapi kalau satu-satu, itu namanya tafsili ya. Ataupun detail, satu persatu. Ini mau begitu juga. Ya. Yang pertama tadi apa? Adakah boleh hanya dengan membezakan maksudnya ayat-ayat tersebut dan huraian terhadap jumlah ayat-ayat tersebut secara terperinci dan mendalam dapat menjadikan seseorang itu berfikir. Apa yang nak fikir? Berfikir terhadap setiap sesuatu daripada ayat-ayat tersebut. Kita kena pilih baca ayat tu, kena fikir. Kena fikir betul-betul. Seterusnya menjadikannya mengetahui secara terperinci pintu-pintu kebahagiaan dalam ilmu dan amal. Dia tahu pintu-pintu kan nak bahagia. Ini rahsianya. Dia tahu pintu untuk amal. Ini pintu ini. Pintu bahagia. Tahu kan? Dengan baca ayat tahu tak? Tak tahu, kena banyak fikir, kena bahas kan? Kena bertanya. Baru tahu. Kalau tak saja baca begitu je tak tahu. Sebab itu menuntut ilmu ni biar berguru. Guru yang boleh menyelesaikan macam-macam masalah dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari. Bila-bila ilmu tauhid. Kena ada berguru. Kalau saya baca seperti itu, payah nak faham ya. Kena dihuraikan sebenarnya. Sebab bila kita belajar bab wajib tu ada perincian wajib tu. Satu nama wajib daruri. Lagi satu nama wajib nazari. Daruri apa? Daruri apa dia? Bukan darurat. Apa daruri? Mudah, senang. Kita boleh terima. Kita boleh terima begitu saja. Tak payah fikir. Ya. Contohnya Allah menjadikan alam ni. Kena fikir ke dah? Kena fikir kan? Setuju tak setuju?
Allah menjadikan alam ni, setuju ke dah? Setuju. Ada kena fikir lagi ya? Tak payah. Macam kita belajar matematik lah. Saya ngajar matematik ni. Ini cikgu matematik ni tau. 1 campur 1 jadi 2. Ada fikir ke? Ada fikir ke dah? Terus dapat jawab je. 2 kali 2, 4. Ada fikir tak? Tak ada. Itu namanya daruri. Automatik dapat jawab. Tak payah fikir. Lagi satu apa? Nazari. Sebut nazari. Nazari itu kena fikir, kena bahas. Kalau tak fikir jawab dia jadi salah. Contoh akan datang seperti contohnya tu ya. Nanti kalau kejap membagi contoh ni yang datang sudah ada tak berapa apa namanya? Tak berapa bukan tak kena, tak rasa tak berapa apa syoknya tak ada. Ya. Alright, itu dia ada ya, nazari ada, daruri dan nazari. Itu akan datang ya. Dia nak mendalam ya. Ini secara mendalam, terperinci dan mendalam dapat menjadikan seseorang itu berfikir terhadap setiap sesuatu daripada ayat-ayat tersebut. Seterusnya menjadikannya mengetahui secara terperinci pintu-pintu kebahagiaan dalam ilmu dan amal. Jadi apa ilmu yang nak tahu, macam mana nak amalkan supaya sudah ada ilmu tu, nak tahu kan. Itu yang kita ngaji ni. Mudah-mudahan kita tahu pintu mana nak ikut, macam mana nak beramal dengannya, ilmu apa yang patut kita tahu dan sebagainya. Yang pertama. Jadi apa kata Imam Ghazali lagi? Adakah boleh seseorang itu mendapat dengan mudah kunci-kunci kebahagiaan dengan cara mujahadah dan berfikir? Agak-agak mudah kan? Senang kan? Mujahadah saja dapat tu ya? Payah ya. Kena belajar. Kena diterangkan. Kena diterangkan. Dia kemongat apa ni? Gemuk ter-off kan ya? Bila tu pegang je off. Nak letak sini tak mau juga. Alright, ini okey boleh. Salah. Adakah boleh seorang itu mendapat dengan mudah kunci-kunci kebahagiaan? Senang kan dapat kunci-kunci kebahagiaan tu? Terus jadi bahagia boleh? Kena berusaha, kena ada ilmu. Ilmu aja tak guna. Ilmu aja dia tak guna, kena ada apa? Amal. Ilmu dan amal. Baru kita boleh mencapai kebahagiaan. Ilmu saja tak guna. Kalau sekadar ilmu aja apa bedanya? Tak ada apa bedanya. Orang ada ilmu tapi tak ada amal seperti pokok yang tidak berbuah. Apa gunanya? Apa gunanya? Tebang aja. Zaman muda-muda puan-puan tu ada gunanya. Dia jadi kayu menyala. Di mana ada orang salah? Nari puan-puan beranak bersalah kan? Mana ada ubat banyak zaman mak saya tu salah. Sekarang ni sauna dah ada, nampak? Mana ada guna ada apa, pokok tak ada apa, tak ada berbuah. Dia ada 1000 pokok doyan, semuanya bersangking, tapi suatu pun tak berbuah. Apa gunanya? Apa gunanya? Tebang aja, bakar buat kayu api, itu aja gunanya. Tapi kalau seorang tu dia ada pokok aja dah. Pokok aja dah, tapi buahnya lebat no. Guna dah ada. Ini tak ada buah. Sebab ilmu tanpa amal seperti pokok tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Itu perkataan Arab ya. Bukan nak hadis tu. Perkataan Arab. Saya bukan kerti kat Arab tapi action boleh lah. Acah-acah aja ya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Dia nak dua-dua. Nak ilmu, nak amal. Tapi kalau amal ke ilmu tu, Allah akan bagi dia ilmu yang lain yang dia tak payah belajar. Man amila bima ilma
warasahullahu ilma ma lam ya'lam, kata Nabi. Siapa amalkan satu ilmu, Allah akan wariskan baginya ilmu-ilmu yang lain yang dia tak payah belajar. Nama ilmunya apa? Ilmu apa keluarnya? Ilmu laduni. Sebut laduni. Tak payah belajar ya. Syarat amalkan. Ada satu, amalkan satu. Nanti Allah bagi banyak ilmu lagi lepas tu. Dia tahu je, faham je, tak payah belajar. Tapi kalau tak belajar, tak nak amalkan ilmu, dia dulu diazab daripada si penyembah berhala. Fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malam mu'azzabun min qabli abidil wasan. Itu bukan hadis. Itu kata-kata ulama. Kata ulama, nama ulamanya Ibn Ruslan. Fa'alimu, orang alim, bi'ilmihi, dengan ilmunya, lam ya'malan, tidak diamalkannya, dia dulu diazab daripada si penyembah berhala. Orang nyembah berhala itu kena azab ke dah? Puan-puan, orang nyembah berhala itu kena azab ke dah? Kena azab. Tapi sebelum dia azab dia, kamu tunggu kejap kata malaikat. Aku nak mantai ulama dulu. Kerana dia ulama tapi tak amalkan ilmunya. Dia tahu benda tu haram, buat juga. Dia tahu benda tu wajib, tak nak buat. Itu ulama ya. Jadi ulama dulu diazab daripada si penyembah berhala. Jadi ilmu tu nak diamalkan. Nak ada dua-dua, ilmu dan amal. Ini amaran untuk saya dan juga untuk puan-puan semua. Ada ilmu diamalkan. Tahu benda tu haram, jangan buat. Tahu benda tu wajib, jangan tinggalkan. Itu ada ilmu ya. Baik. Adakah boleh seseorang itu mendapat dengan mudah kunci-kunci kebahagiaan dengan cara mujahadah dan berfikir? Fikir wajib boleh ke? Kena amalkan ilmu tu baru dapat, insyaAllah ya. Apa nak lagi apa? Maka ini kesimpulan bagi Imam Ghazali ya. Saya menjawab persoalan tersebut. Apa jawab? Jawab saya, ya. Dia jawab, ya. Kata Imam Ghazali, ya, perkara tersebut adalah mungkin. Kalau Allah nak bagi, dapat tak? Dapat. Mungkin tu artinya boleh dapat, boleh tak? Dapat. Itu namanya mungkin. Itu mungkin tak? Boleh ya, boleh tak ada. Itu mungkin. Mungkin hal ini kerana penulisan kitab ini terbahagi kepada sejumlah tujuan ilmu-ilmu dan amalan-amalan. Dia bagi tulis ni kerana apa? Nak bagi ilmu. Dah bagi ilmu apa buat? Nak diamalkan. Bukan nak ilmu je. Ni banyak manusia begitu je. Bila tanya kau betul dia kabur, tahu je. Tapi tak nak buat. Tahu je. Tapi tak nak buat. Apa guna? Apa gunanya tahu je? Apa tak gunanya? Banyak manusia begitu. Jangan buat apa ini, makruh. Tahu je. Tapi buat juga lepas tu. Apa dah? Ya, ada orang cakap apa itu? Ada. Betul dong lah makcik. Betul dong tu wajib. Tahu dah betul dong tu wajib. Tahu je. Tapi kenapa betul dong? Terbongi aja kepala. Tahu terbongi? Udahlah terbongi. Pakai pula t-shirt. Udah pandai. Pakai t-shirt depan tulis apa? Salah. Depan tulis apa? Salah. Kiss me. Depan tulis apa? Kiss me. Belakang tulis no problem. Ya. Dia bukan tak tahu benda tu haram, tapi buat juga. Orang tak semayang tu tahu ke tak tahu bahawa semayang tu wajib. Tapi ada dah orang tak semayang. Ada. Dia ada ilmu tapi tak amalkan. Orang jenis itulah yang akan diazab sebelum diazab si penyembah berhala. Jadi jangan kita jadi orang itu. Ada ilmu nak diamalkan. Itu juga yang makro. Bila yang makro tu juih, biarlah makro, harap makro je. Tak apa, makro je. Padahal makro tu mendatangkan apa? Mendatangkan kebencian Allah Ta'ala. Allah benci yang makro tu. Cuma tidak dihukum, tidak didenda, itu aja. Tapi Allah benci. Bila Allah benci, malaikat suka ke? Allah benci, rasul-rasul suka ke? Allah benci, sahabat-sahabat suka ke? Kalau Allah benci macam mana? Kalau semua benci macam mana? Contoh saya ni, datang petang ni, lambat lagi datang, semua benci.
Puan-puan benci. Ya. Nah. Kalau cerita kalau benci tu nah. Tegur tak nak nyaut. Okey apa? Semua balik belakang. Tak tunggu lagi dah. Dah benci? Menderita dah. Begitulah kita buat selalu yang makruh-makruh tu. Allah benci. Yang ni Allah benci. Bila Allah benci, malaikat pun benci, Nabi pun benci, Rasul pun benci, orang soleh-soleh pun benci, sahabat-sahabat pun benci. Bayangkan semua orang benci. Macam rumah kita. Suami kita benci macam? Perempuan kalau suami benci macam mana? Tegur tak nak nyaut. Apa? Dari mana bang juga? Bukan marah itu, tapi tak nak nyaut. Pujuk pun bang, mari makan bang. Macam? Kena seminggu macam? Merajuk dia. Kena dia tahu suaminya benci kan dia. Itu dia. Cuma tak ada tampar di suami tu. Kerana dia hak benci aja. Menderita tak? Kalau orang benci yang kita, menderita ke dah? Betapa kalau Allah bencikan kita. Buat yang makruh-makruh tu Allah benci. Betul tak kan? Itu keadaannya. Alright. Makan betul ya? Ngapa? Makruh lah. Dah tahu makruh makan? Sekali boleh. Sekali. Makruh lah. Bukan boleh. Sama mana saya katakan boleh? Sekali-sekali pun tak ada. Makruh tu sama makan lah. Apa arti makruh perempuan? Udah ada yang menyulang mati dengan saya. Nampak? Apa arti makruh? Dibuat tidak berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Sekali lagi. Kedudukannya elok ditinggalkan. Nak yang elok ke nak yang tak elok? Tinggalkan. Udah ada yang apa yang menyolak matanya. Ya. Sekali-sekali. Sama mana boleh sekali-sekali boleh. Itu orang yang nak aja. Ya. Sedap, memang sedap. Tapi makruh. Allah benci ya. Jangan buat. Kerana tersebut adalah mungkin hal ini kerana penulisan kitab ini terbagi kepada sejumlah tujuan, ilmu-ilmu dan amalan-amalan. Amalan pula terbagi kepada amalan zahir dan batin. Amalan ada dua, satu zahir, satu batin. Yang zahir apa? Amalan zahir apa? Seperti semayang, zahir. Puasa, zahir. Baca Quran, zahir. Mengaji, zahir. Lagi apa? Sedekah, zahir. Yang batin apa? Amalan batin apa? Seperti ikhlas. Seperti tawaddu. Seperti syukur. Seperti tawakal. Seperti qanaah. Itu yang batin. Dua-dua nak buat. Yang disuruh tu ada dua. Satu suruh zahir, lagi satu suruh batin. Dia larang pun ada dua. Satu larangan zahir, satu larangan batin. Larangan zahir apa? Larangan yang zahir apa? Seperti mengumpat, seperti minum arak, seperti berzina, seperti berdudi, seperti mengadu domba. Lagi apa? Itu yang zahir. Maksudnya apa? Makan harta anak yatim. Rasuah. Lagi apa? Penipuan. Rompakan. Pencurian. Itu yang zahir. Larangan yang zahir. Larangan yang batin apa? Seperti ujub, riya, takabur. Lagi? Apa lagi? Hasad dengki. Lagi? Apa lagi? Yang batin. Sama. Lagi apa? Pemarah, perampoi. Itu larangan yang batin ya. Jadi yang mana kena hindarkan? Dua-dua kena hindarkan. Dua-dua kena tinggalkan ya. Yang batin pun kena tinggalkan, yang zahir kena tinggalkan. Suruhan pun begitu juga. Yang zahir kena buat, yang batin pun kena buat ya. Itu kena ngaji tasawuf lah ya. Kita bukan pelajaran tasawuf ni.
Tuan guru ni bukan ngajar tasawuf, dia ngajar apa? Ngajar tauhid. Ni kena belajar tu kan. Ada sejumlah ilmu-ilmu dan amalan-amalan. Amalan pula terbagi kepada amalan zahir dan batin. Manakala amalan batin pula terbagi kepada amalan penyucian. Tazkiyah namanya. Apa istilah sebenarnya tazkiyah, penyucian. Serta amalan-amalan menghiaskan jiwa. Tazkiyah itu artinya mensucikan, menghilangkan sifat-sifat mazmumah. Itu namanya tazkiyah. Proses itu dipanggil apa? Proses itu dipanggil apa? Takhalli. Dia ada 3 ni. 1 takhalli, takhalam ya, takhalli. Takhalli itu artinya membuang sifat-sifat yang dikeji. Nah, sifat yang dikeji dibuang, seperti gila makan, gila bercakap, tamak, pemarah, lagi apa? Gila harta, gila dunia, gila puji. Itu namanya takhalli. Apa namanya? Takhalli. Nah, habis sifat-sifat mazmumah hilang. Kemudian udah hilang semua sifat-sifat mazmumah tu, kena diisi pula. Diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Dimaksud sifat apa? Mahmudah. Sifat-sifat mahmudah. Tu kena ngaji tasawuf ni ya. Kita petang ni buat ngaji tasawuf, tapi nak buat sebentar lagu. Itu namanya ngaji tasawuf tu, atau mengisikan dengan sifat mahmudah tu namanya takhalli. Tadi kha, ini ha, tadi titik. Takhalam ya, namanya takhalli. Memiliki sifat apa? Taubat, memiliki sifat syukur, memiliki sifat ikhlas, ya, memiliki sifat tawakal, memiliki sifat apa lagi? Tawadhu, memiliki sifat sabar, memiliki sifat takut, memiliki sifat harap dan sebagainya. Itu namanya takhalli. Tadi mula-mula apa? Takhalli. Takhalli artinya membuang sifat-sifat mazmumah. Takhalli artinya mengisikan dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Bila ada dua-dua tu, ada takhalli, ada takhalli, baru Allah bagi tajalli. Hasil daripada takhalli dan takhalli tu Allah bagi sifat apa? Tajalli. Apa tajalli? Merasakan kesempurnaan Allah, merasakan dalam hati itu bahawa Allah Maha melihat, merasakan dalam hati itu bahawa Allah Maha mendengar, merasakan dalam hati itu bahawa Allah mengetahui, sentiasa mengetahui je. Itu namanya tajalli. Nak bertajalli kena ada takhalli dan takhalli dulu. Itu tanda kita nak menguatkan iman kita. Kalau kita sedar Allah tu nampak aja, ya, sedar betul-betul dalam hati kita sedar Allah tu nampak aja, lalu ke nari kita berjalan, lalu kita bertudung sana kemari pakai t-shirt apa, tulis apa, please me belakang tulis no problem, lalu kan dia tahu Allah nampak aja. Lalu kena minum arak, lalu kena nengkin suami, dia sedar Allah tu dengar aja, lalu nak nengkin suami. Lalu kena nengkin ibu bapa, dengan mak lalu kena nengkin, lalu kena nengkin ayah. Kenapa? Tanda sudah Allah nampak aja, itu namanya Allah dengar aja, itu namanya tajalli. Tadi apa? Takhalli, betul, takhalli baru dapat tajalli. Nak dapat tajalli itu kena buang, kena proses tajuk takhalli dulu dan takhalli, baru dapat tajalli, baru terasa. Ataupun tak nak tajalli boleh ihsan namanya. Apa ihsan? Apa dia ihsan? Dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia nampak Tuhan tu di hadapan dia. Seolah-olah, bukan nampak betul. Payah kan? Jika tak boleh, kita kena sedar bahawa Allah nampak kita. Kalau kita tak boleh nampak Tuhan, Allah nampak tak kita? Ada kemungkinan Allah tak nampak kita? Sentiasa nampak aja. Itu namanya ihsan. Sedar aja Allah tu sentiasa nampak kita. Allah sedar aja, kita sedar aja bahawa Allah tu sentiasa dengar. Kita sedar aja bahawa Allah tu sentiasa mengetahui. Dalam hati pun Allah tahu lagi.
Kita tak tahulah mati orang. Saya tak tahu apa yang dalam hati perempuan. Perempuan pun tahu apa yang dalam hati saya. Tak tahu, ya. Tapi Allah tahu dah. Allah tahu, ya. Dosa kena buat maksiat, niat nak buat maksiat tak boleh, tak wani. Ini dia sedar. Allah tu tahu je. Itu namanya apa? Tajalli tadi, ya. Itu ataupun ihsan. Namanya ihsan. Hanya ini kita nak belajar ni. Supaya kita menjadi hamba Allah yang benar-benar tunduk dan patuh kepadanya. Baik. Itu namanya tazkiyah tadi. Serta amalan menghiaskan jiwa. Kemudian oleh itu kitab ini. Kesimpulannya. Waktu berapa? 4 dekat 4.5 ya. Okey. Kesimpulan, oleh itu kitab ini mengandungi 4 bahagian. Kitab yang kita baca ni, apa nama kitabnya? 10 asas akidah. Ada 4 bahagiannya. Ada 4 bahagian yang nak kita belajar ni. Kitab ini mengandungi 4 bahagian, iaitu pertamanya ilmu. Ilmu je. Allah tu sifatnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Nah, ilmu itu nak tahu. Sampai kaunuhu ta'ala, kaunuhu apa? Kalam. Kaunuhu kalim, ya, kaunuhu kalim, ya. Mutakalliman. Itu ilmu nak tahu tu. Ya. Yang pertama tentang ilmu-ilmu. Keduanya amalan-amalan zahir. Amalan zahir macam mana? Macam mana nak semayang? Macam mana nak puasa? Macam mana nak nuntut aurat? Macam mana nak taat? Macam mana nak berzikir? Macam mana nak jemput nama Allah dan sebagainya? Macam mana nak baca Quran dan sebagainya? Itu yang ketiga, ya. Yang apa? Yang kedua, amalan-amalan zahir. Dan yang ketiganya akhlak. Akhlak itu amalan batin. Namanya akhlak, ya. Akhlak yang tercela. Apa tu tercela? Sifat yang tercela itu sifat apa? Mazmumah. Jangan ada sifat itu pada diri kita. Contoh apa? Apa nak sifat tercela ni apa? Jangan ada benda tu dalam diri kita. Yang pertama, jangan ada gila makan. Tamak makan. Loba makan. Makan tu ambil kira kena ngong tu. Ambil kepel nanti tu lambung kata sambung nak mula ngap. Jangan ada sifat itu. Itu orang loba makan. Yang kedua, jangan bercakap-cakap. Banyak benda sembang lebihnya. Gila bercakap. Ya, ada tak manusia yang gila bercakap? Ada. Bobit. Itu je kerjanya. Syarhul kalam namanya. Syarhul kalam. Habis tu jangan ada hasad. Jangan ada dengki. Jangan sombong. Jangan pemarah. Jangan nak meto je kerjanya. Lagi apa? Jangan dengki. Jangan gila dunia. Jangan gila puji. Saya ngajar ni, kalau gila puji macam mana saya ngajar agaknya? Kalau saya ngajar ni, saya nak dipuji dia orang. Apa? Saya gunakan perkataan-perkataan yang bombastik. Tahu apa bombastik? Perkataan yang orang boleh dengar tu tengangin. Handai betul Ustaz ni. Apa dah? Seperti? Kata apa? Proklamasi. Organisasi. Deklamasi. Positivity. Supaya tengangin orang dengarnya. Handai betul Ustaz ni. Mudahkan perkataan-perkataan yang orang tak tahu. Sebenarnya Ustaz sendiri tak tahu. Itu gila apa? Gila puji. Pakai macam mana pakai orang ni? Macam mana pakai? Tak ada pakai macam mana? Pakai kot. Dan sebagainya. Ya, itu gila puji. Untuk gila dunia. Gila dunia itu sebab baik ke sebab jahat tu? Sebab jahat. Ya? Jangan gila dunia. Kerana dunia ni menipu daya aja kerja. Ya? Nak ngaji tasawuf lah betul ya? Itu sifat-sifat yang dikeji. Hubbul dunia. Mengapa maksiat berlaku dalam dunia ni? Kerana kasihkan dunia. Mengapa orang mencuri? Kasihkan dunia. Mengapa orang merompak? Kasihkan dunia. Mengapa berperang sekarang ni? Di Gaza tu mengapa orang Yahudi perang dengan orang Islam? Kasihkan dunia. Dia masing-masing nak menguasai kawasan itu. Ya? Nakkan dunia ni. Memanglah dunia ni makin lama makin cantik. Ya ke dah. Lagi lama lagi cantik, lagi lama lagi canggih, lagi lama lagi menarik, lagi lama lagi mempesonakan. Itu dunia. Orang
orang makin lama makin apa? Perempuan ni makin lama makin apa? Makin lama makin tua, makin lama makin berkedut, makin lama makin kecut, makin lama makin berkerut ya ke dah? Mana ada pertemuan antara manusia dan dunia? Dunia makin lama makin maju, manusia makin lama makin mundur. Ya. Sudahnya mati. Itu manusia ya. Dunia makin lama makin cantik, makin lama makin lawak. Tengok Mtoka dulu. Mtoka dulu dengan Mtoka sekarang. Macam mana? Dulu macam mana Mtoka? Nak nyetak yang macam mana? Macam mana nak nyetak Mtoka dulu? Tahun 50-an macam Mtoka. Macam mana nyetaknya? Pakai anchor tu. Kalau orang mengah, pensel tu. Ini ada macam mana nyetak Mtoka? Rum dah hidup ya. Tekan je dah hidup. Sekarang ni punya canggih Mtoka tu. Boleh cakap tu. Kita boleh kabur dengan Mtoka tu. Close the door dia untuk kunci sendiri ya. Itu dah. Itu dah dunia. Sebab itu siapa kejar dunia meninggalkan akhirat, dia pasti akan tertipu. Karena Allah khabar tu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan di dunia ni melainkan mata benda yang menipu daya. Dia nipu je kerjanya. Nak buat contoh, tengok. Ada seorang tu, dia kejar dunia aja. Semayang hidup, puasa hidup, zakat hidup, apa hidup. Nak cari harta aja, cari. Sudahnya kaya-kaya dia. Udah kaya-kaya masa itu umurnya 81 tahun. Tahu siapa umur 81 tahun? Udah kaya-kaya. Itu pergi kedai kopi. Umur 81 tahun, duit banyak berkusa-kusa dalam poket. Pergi kedai kopi. Okey, bawa kopi tu ya, segelas. Jangan bubuh gula ya. Ngapa tak bubuh gula? Kencing manis. Ngapa tak gula Pak Haji? Kata tokek kedai tu. Saya kencing manis. Tuan nak makan gula? Tak apa. Nak makan apa Pak Haji? Nak makan roti canai? Roti canai berapa masak ni? Saya mana boleh makan roti canai? Minyak banyak. Kenapa? Kalau minyak banyak ada apa? Kolesterol. Sedap Pak Haji ni. Ini baru dia. Baru masak lauknya. Daging ada, kambing ada, rusa ada, ayam ada, lembu ada. Apa jawab Pak Haji? Saya mana boleh makan daging. Kenapa? Darah tinggi. Tu tahu. Darah tinggi tu. Ini mana ada? Lala ada, sipun ada, remih ada, kerang ada, sotong ada. Anda? Tak boleh makan gaut. Tapi nak makan Pak Haji, buat roti gali saya colik dengan kopi pahit. Sedap kan? Besar-besar dah. Itu dia. Tertipu dah. Itu tertipu ya. Duit banyak tapi tak boleh digunakan. Itu dunia ya. Menipu daya. Allah dah khabar dah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi jangan kerana dunia tu sehingga gagal kita mengingati Allah. Baik, sikit lagi je nak habis ni ya. Oleh itu kitab ini mengandungi 4 bahagian. Yang pertama ilmu-ilmu, yang kedua amalan-amalan zahir dan ketiganya akhlak. Akhlak tercela yang wajib bagi seseorang itu membersihkan, nak suci daripadanya. Dan yang keempatnya akhlak terpuji yang mesti kita miliki. Akhlak terpuji yang wajib bagi seseorang itu menghiasi akhlak dengannya. Setiap bahagian merujuk kepada 10 asas. Ini 10 asas yang kita nak baca insyaAllah ya. 10 asas. Dan nama bagi pembahagian itu ialah kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Cakap Arabnya Arba'in itu 40 tau. Arba'in fi Usuluddin. Kitab 40 asas dalam agama. Tapi sini tulis 10 aja. Patutnya 40. 40 asas dalam agama. Ya? Kitab lain. Ada kitab lain lah memanglah. Arba'in fi Usuluddin. Bukan kita ini ya. Imam Ghazali yang mengarang. Barang siapa yang mahu menulisnya atau bahagian-bahagian tersebut secara berasingan, maka bolehlah berbuat demikian kerana sesungguhnya merangkumi intipati ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Ya. Kalau nak baca kitab itu, carilah. Boleh kita baca insyaAllah ya.
Tapi dah habis kita inilah, ini 10 asalnya. Yang 40 tu ada kitab lain. Namanya Arba'in fi Usuluddin. Ya. Ada ngaji tu? Ada orang lain ngaji ni? Ada tak payah ngaji. Ya. Tak payah ngaji dengan saya, ngaji dengan dia lah. Alright, akan datang kita akan baca tentang lain pula ya. Apa tajuknya kita baca akan datang? Ya. Asas pertama zat Allah Taala. Kita akan cerita tentang zat Allah Taala ya. Zat apa? Bukan zat protein, karbohidrat, vitamin, itu zat makan. Ni zat Allah Taala, diri Allah Taala tu mana rupanya? Akan kita baca insya-Allah ya. Untuk petang ni cukup sekadar itu, dekat nak waktu dah ya. Jadi nak azan dah ya. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. That means agree lah. Setuju? Tak ada bangkangan? Alright. Has anybody got any question? No question juga? Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang pandai-pandai belakang. Mana nak cari? Hanya ada di Masjid Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Apa? Dia memang jadi guru Nurul itu. Dia bukan dapat bukan dapat apa-apa pujian. Kalau semua dapat, muridnya pandai. Kalau semua tak dapat, seorang tak dapat, muridnya bukan murid salah, cikgunya bodoh. Jadi dua-dua cikgu acik-acik tak dapat apa faedah ya. Alright, sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.